Baik. Soalan yang mungkin kita boleh timbulkan sekarang, nak beri nafkah, adakah secara rahsia ataupun secara terang-terangan? Mana satu? Kadang-kadang kita nak bagi nafkah tapi orang ramai segan. Bukan segan apa? Takut riak. Betul? Banyak kan? So nak buat macam mana? Kalau nak pergi, ada orang tak bagi, ada orang tak bagi, mati dulu macam tu. Kan? Takut nanti semua ada orang je kan. Bila kita nak bagi? Okay, kita boleh tengok satu ayat Al-Quran dalam surah Fatir ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan daripada apa yang diberikan Allah kepada mereka, apa yang kami berikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, secara rahsia ataupun secara terang-terangan. Okey, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi, yang tidak akan terhenti. Okey, ini juga ayat ni banyak maksud tapi saya cuba susunkan. Pertama sekali, baca Al-Quran. Okey, kemudian dirikan solat, itu yang paling asasi. Kemudian nafkah untuk menjaga kelangsungan ataupun apa dia panggil ni, kehebatan Islam tu berterusan, kita kena memberikan nafkah. Okay. Dan nafkah ini daripada sebahagian daripada apa yang kita miliki. Sebahagian daripada apa yang kita miliki, caranya sirran wa alaniyatan. Sirran kita bagi, tak ada orang nampak. Okay. Alaniyatan kita bagi, orang nampak. Kalau kita nak tanya satu soalan lain, manakah yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Yang mana? Okey, kalau kata sir, mana rahsia, angkat satu tangan, tak angkat satu jari macam tu. Okey. Kalau kata alaniyah, iaitu secara apa? Secara terang-terangan orang nampak, angkat dua jari macam tu. Rasa mana satu? Ni ke yang ni? Ada angkat lah, angkat. Saya nak tengok pasal sama tak tahu siapa cakap, berapa ramai cakap tu tak nampak. Satu, dua. Okey, yang ni depa tak pasti kot katnya. Sama, dua-dua sama. Okey, baik. Jawapan dia ialah, nak dengar jawapan ni elok. Tidak sama. Mana dia sama? Tak sama. Tetapi bergantung kepada keadaan. Itu jawapan dia. Bergantung kepada keadaan. Okey. Saya cakap ni ada dalil, bukan cakap main tembak gitu. Dalilnya ialah, cuba perhatikan. Satu ketika Nabi nampak orang miskin datang masuk ke masjid. Nabi kata, Nabi bagikan galakan ni, sedekahlah. Orang semua, sahabat semua tengok je kan. Mungkin mereka pun tak berapa ada duit kan. Lagi Nabi pun berubah muka dia bagi lagi. Nabi bagi apa, rangsangan kepada para sahabat, sedekah. Mereka datang kesian kan. Ada seorang sahabat ni, lelaki Ansar, dia keluar sekejap. Dia datang, dia bawa apa, harta, mana letak macam-macam emas ke apa benda semua yang ada kat rumah dia, bawa dalam kain, dia letak dalam kain zaman dulu kan, kain. Lepas tu dia nak angkat tu tak larat, dia letakkan depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia, wahai Rasulullah. Nabi bila dengar tu, tadi yang agak muram muka dia jadi fasurra, apa dia? Jadi apa? Berseri-seri, ceria wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak habis lagi hadis tu. Bila berlaku perkara itu, maka apa? Para sahabat yang lain pun, itu. Dia pun keluarkan. Nabi kata apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang mempelopori satu sunnah yang baik dalam Islam, dia akan dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang ikut dia. Nampak tak? Ini dipanggil MLM. Dia buat dulu, jalan pakai ikut dia. Mula tak ada orang buat, tapi bila dia buat, lain pun terkesan dengan apa yang dia buat. Semua pun pakat bagi belaka. Maka pahala yang paling banyak adalah orang yang pertama, dengan syarat. Syaratnya adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam ayat tu juga, surah Fatir 29 akhir tu, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi dan tidak terputus. Perniagaan dengan siapa? Dengan Allah. Okey, di mana dia bukan buat benda tu mengharapkan orang tengok. Kalau dia buat, kalau semoga tak berlaku lah kan, kalau ada orang
dia bagi nafkah nak tunjuk ke orang bahawa saya buat, maka dapat tak? Tak dapat lah. Walaupun orang ikut dia, tak dapat. Orang dapat kalau orang tu ikhlas, tapi dia tak dapat pasal dia tak ikhlas. Tapi bila dia buat, yang penting aku nak bagi. Orang nampak, orang tak nampak, orang ikut, orang tak ikut, tak kisah. Okay, kalau aku bagi kemudian takut terlewat, nak bagi sekarang juga. Jadi dia bagi. Okay, tujuan asasinya adalah yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan dengan Allah yang tidak rugi dan tidak terputus. Okay? Jadi itu adalah satu situasi yang bagus kalau kita dapat buat sesuatu nafkah secara terang-terangan, kita bagi dan orang ikut. Kita tak ada niat pun supaya orang ikut ke orang puji kita, tak ada niat. Kita yang penting saya nak bagi. Dengan bagi orang ikut kita, alhamdulillah, itu yang terbaik. Tapi kalau dalam situasi semua sepakat nak bagi belaka kan, dan kita ada ruang untuk, maknanya semua dah terdorong untuk memberi nafkah sebagai contoh, dan kita pun terdorong juga. So di situ lebih baik kita buat apa? Kita berikan secara rahsia. Okey, ada setengah orang kan dia tulis Abdullah, Amatullah. Abdullah tu maksudnya hamba Allah yang lelaki, Amatullah hamba Allah yang perempuan. Okey, nak tulis nama boleh tak? Boleh, tulis nama tak ada masalah. Tak tulis nama pun tak ada masalah. Tapi syaratnya bila tulis tu, aku nak supaya ni keluar dekat surat khabar esok. Jangan buat itu. Kan niatnya kerana Allah. Orang nak tahu ke tak tahu cerita lain. Okey. Dan ayat ini juga tijarah, menyebut perniagaan. Okay, sebab tu saya sebut awal-awal tadi, boleh tak kita nak buat ibadat, tujuan dia cinta kerana Allah. Kita tak kisahlah untuk syurga atau untuk neraka, boleh tak? Siapa buat sembah Allah, dia cinta dan mengharapkan syurga, dia sebenarnya businessman, buat tijarah, buat perniagaan. Sepatutnya tak boleh begitu. Kita mengatakan itu salah kerana Allah kata ni, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang sentiasa yang sentiasa untung. Okey, jadi boleh saja kita nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah. Tapi perniagaan bukan perniagaan bagi duit ke Allah lah, bagi itu tidak. Tetapi kita membuat sesuatu yang Allah redha, yang mana dengan keredaan itu Allah akan menggantikannya dengan syurga. Okey, Allah akan memberi balasannya dengan syurga.